Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat yang ke-22. Okey, baik. Minggu lepas kita dah membincangkan mengenai apa? Mengenai betapa janji Allah itu pasti. Apakah hikmah di sebalik kisah Ashabul Kahfi ni? Apa dia punya main point dia? Main point dia adalah untuk memberitahu kepada hamba-hambanya ni, kita ni, bila kita belajar surah pasal Ashabul Kahfi, nak bagi tahu tentang betapa janji Allah itu pasti. Okey, kebenaran kepada janji Allah. Janji apa? Janji mengenai kebangkitan manusia. Bila? Hari kiamat nanti. Okey, dan bila kisah Ashabul Kahfi ini terjadi, ini juga waktu yang sangat sesuai kerana masyarakat ketika itu sedang membincangkan, sedang berdebat di antara sesama sendiri sama ada kebangkitan ini sebenarnya ada ke tidak. So jadi bila Ashabul Kahfi ini dibangkitkan dari tidur, makanya ini nak membuktikan bahawasanya Allah itu berkuasa untuk lakukan apa sahaja. Dan salah satunya adalah hari kebangkitan kelak nanti. Okey. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-22. Ayat ke-22 ini membincangkan mengenai apa? Bilangan Ashab Al-Kahfi itu sendiri. Jom kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Sebahagian daripada mereka berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu thalatha, 3 orang. Rabi'uhum, dan yang keempat adalah kalbuhum, anjingnya. Okey. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan setengahnya pula berkata, bilangan mereka ini 5 orang. Wa sadisuhum apa? Yang keenam tu kalbuhum, anjing mereka. Rajman bil ghaib. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Nanti kita tengok. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Dan setengah yang lain berkata, sama-sama terlepas satu. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Dan sebagian orang mereka katakan bilangan mereka itu 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya illa qalil, melainkan sedikit. Fala tumaru fihim illa mira'an zahira. Janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata. Maksudnya apa? Yang ada keterangan dalam Quran. Wala tastafti fihim minhum ahadan. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang dari golongan yang membincangkannya. Jadi kat dalam ayat yang panjang tu, Allah cerita mengenai bilangan Ashab Al-Kahfi itu sendiri. Mari kita baca dalam buku. Page yang ke-62, perenggan yang ke-124. Yang bawah ayat 22 itulah perselisihan tentang bilangan Ashab Al-Kahfi. Terdapat segelintir daripada ahli kitab pada zaman Nabi membahaskan mengenai bilangan Ashab Al-Kahfi. Mereka berselisih pendapat mengenai bilangannya. Ada yang mengatakan ketiga dan keempat adalah anjing, ada yang mengatakan kelima dan keenam adalah anjing, ada pula yang mengatakan ketujuh dan ke-8 ialah anjing mereka. Mereka bertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, dan Allah memerintahkan Nabi untuk beritahu kepada mereka yang bertanya bahawa Allah lebih mengetahui tentang bilangan sebenar mereka. Para mufassir mengatakan bahawa bilangan Ashabul Kahfi seramai 7 orang adalah yang paling benar, kerana apabila dikatakan bilangan mereka sebanyak 3 orang dan kemudian 5 orang, Allah mengatakan ia hanyalah sangkaan belaka tanpa sebarang hujah atau bukti. Namun apabila dikatakan sebanyak 7 orang dan ke-8 ialah anjing mereka, Allah tidak menyalahkan mereka. Namun Allah menegaskan bahawa Allah lebih mengetahui tentang bilangan mereka, dan yang mengetahui bilangan mereka dalam kalangan manusia hanya sedikit.
Menurut Al-Baghawi, pendeta daripada Najran dalam kalangan Nasrani Ya'qubi berpendapat bahawa Ashabul Kahfi 3 orang, manakala menurut Nasrani historian pula Ashabul Kahfi ini terdiri daripada 5 orang, dan segolongan umat Islam pula mengatakan 7 orang. Allah melarang untuk berselisih pada bilangan tersebut dan hanya berpegang dengan apa yang telah Allah ceritakan kepada mereka. Allah juga melarang orang Islam untuk bertanya kepada ahli kitab tentang kisah Ashabul Kahfi kerana ia akan membawa kepada lebih banyak perselisihan yang tidak berfaedah. Dalam hal ini Allah melarang merujuk kepada ahli kitab dalam hal berkenaan dengan ilmu Islam. Ya, baik, kalau kita tengok ayat dia quite straightforward. Okay, Allah nak ceritakan betapa sebenarnya apabila Quran diturunkan pada zaman Nabi, betul? So maknanya sebelum itu dah ada perselisihan mengenai bilangan Ashabul Kahfi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat apa yang Dr. Zazan cakap dalam buku, ada Nasrani yang ini cakap bilangan dia ini, Nasrani ini ada berpecah kepada beberapa golongan. Semua berbeza pendapat mengenai bilangan Ashabul Kahfi itu sendiri, dan Allah masukkan dalam Al-Quran. Okay, sebab bila Nabi ceritakan, sahabat tanya berapa banyak orang Ashabul Kahfi ni. So bila kita dengar mereka sembunyi dalam gua, mereka lari, tak mungkin terlampau ramai, tak mungkin terlampau sedikit. Okay, jadi Allah jawab sebegini. Yang pertama Allah cakap, ada yang mengatakan 3 orang dan keempat anjing. Okay, anjing mereka ni mana datang? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Ada yang kata datang from nowhere. Ada yang kata memang mereka ini merupakan anjing, orang kata the guide dog. Wallahu a'lam, tak diberitakan, tak diceritakan. Okey, tetapi memang kita tahu Ashabul Kahfi ini memang salah, memang anjing mengiringi mereka, itu betul. Kerana Allah dah nyatakan betapa anjing ini juga merupakan sebahagian daripada so-called Allah punya plan untuk melindungi Ashabul Kahfi. Dengan cara apa? Dengan cara anjing itu duduk depan gua tersebut. Okey? Jadi Allah cakap ada yang kata 3 orang, yang keempat anjing, ada yang kata 5 orang, yang keenam anjing. Tetapi Allah cakap apa? Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib ni maksudnya apa? Secara ringkas maksudnya main cakap lepas je. Main cakap lepas je, cakap tanpa ilmu. So dia cakap sembarang, sembrono je orang kata. Kira cakap mengikut kesedapannya. Main teka-teka kan. Tapi maksud Allah sambung, kenapa kebanyakannya mufasir, maknanya kenapa kebanyakan mufasir atau orang beragama Islam lebih cenderung kepada pendapat wa yaquluna sab'ah wa thaminuhum kalbuhum, kerana Allah tidak iringi apa-apa pun selepas ayat tersebut. Maknanya kalau tadi kita cakap kan, mereka kata yang tengok yang sana, saya quluna thalasa rabbul qalbuhum dengan saya quluna khamsa sadisul qalbuhum, Allah konkludekan pernyataan tersebut dengan rajman bil ghaib. Allah konkludekan pernyataan tersebut dengan cakap tanpa ilmu. Lepas baru Allah sambung. Ada sebagian dari mereka katakan 7, tetapi nampak tak sebelah sini? Nampak tak? Tak over lah ya. Tetapi kalau Allah sambung pula, selepas Allah cakap mereka cakap tanpa ilmu, baru Allah cakap mengenai bilangan 7 orang dan yang ke-8 ini merupakan anjing mereka. So mengikut kebanyakan mufasir berpendapat ini yang paling tepat. Tetapi itu pun kita tak tahu sebenarnya, sebab Allah sambung lagi ayat. Allah cakap apa? Allah suruh Nabi katakan kepada mereka ini semua, mereka ini kepada sahabat khususnya dan kepada kita jugalah, kerana ayat Quran ini ditujukan kepada umat-umatnya, betul tak? Jadi Allah cakap apa? Tuhanku lebih tahu bilangannya. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah Muhammad, Qul Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih tahu bi'iddatihim, tentang bilangan Ashabul Kahfi ini. Okey, ma ya'lamuhum illa qalil, dan yang tahu betul-betul bilangannya ni hanyalah sedikit. Okey, hanyalah sedikit. Okey, Allah tak stop situ. Dan Allah dah ceritakan bila kaum ni berbalah pendapat mengenai bilangan. Lepas tu ada Allah konon-konon macam bagiin berapa bilangan dia, tetapi Allah tegaskan lagi hanya Allah yang tahu, dan yang tahu bilangannya hanyalah sedikit daripada golongan manusia.
Lalu Allah tambah lagi, Allah tegaskan lagi, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah berbahas, janganlah mengatakan, janganlah bercerita pasal benda ni, pasal bilangan Ashabul Kahfi ni, kecuali dengan keterangan yang nyata. So maknanya kalau kita nak bercerita mengenai Ashab Al-Kahfi ni, hanya mengambil apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Hanya mengambil apa yang kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran, baca translation, baca terjemahan saja tak faham. Jadi mana kita nak rujuk? Rujuklah kepada ahli-ahli mufassir. Mufassir ni apa? Orang yang mentafsirkan, orang yang keluarkan isi-isi yang penting dalam Al-Quran ini. Jadi kalau terjemahan kan dia literally je makna dia. Tapi apa di sebalik makna tu? Mufassir yang terangkan. Allah tambah, wala tastafti fihim minhum ahadan. Dan jangan sesekali minta penjelasan daripada mereka, salah satu daripada mereka. Okay, siapa mereka ini? Ada yang katakan mereka ini dirujuk kepada ahli kitab yang lain. Ahli kitab ni maksudnya apa? Ahli kitab daripada golongan Nasrani, daripada golongan Yahudi. So kalau nak tanya pada mufassir, kerana mufassir akan rujuk kepada Al-Quran. Tapi kalau tanya pada ahli kitab Nasrani, ahli kitab Yahudi, diorang punya cerita dah banyak yang menyeleweng, dah banyak yang lari daripada kata-kata Allah yang sebenar. Okay, dan itu memang Allah dah cakapkan apabila Quran turun, maka segala isi kitab dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab apa lagi? Zabur, semua dah termasuk. Kerana apa? Kerana adakah kitab-kitab yang dibawakan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa ni dah tak relevan? Tidak. Apa yang ada dalam kitab mereka ini semua dah dibawa masuk ke dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang syumul, kitab yang melengkapi, yang lengkap mengenai ajaran Islam, ajaran akidah Allah secara menyeluruh. Ada kalau Zabur, Taurat, Injil ni tak lengkap. Tak lengkap. Okey? Jadi itulah. Jadi berapa bilangan, kalau tanya berapa bilangan Ashabul Kahfi? Wallahu ta'ala alam. Yang paling rajih, yang paling tepat 7 dan ke-8-nya anjing. Tetapi kalau ikut betul-betul, maklumat yang ini sebenarnya penting tak? Tak penting. Letaklah 7 orang ke 20 orang ke 1 orang ke 3 orang ke, tak penting. Sebab the main point ni adalah kekuasaan Allah dalam membangkitkan mereka, dan setelah menidurkan mereka selama berapa tahun nanti kita tengok, selama beratus-ratus tahun, itu dah cukup menakjubkan. Itu dah cukup nak membuktikan bahawa Allah mampu untuk bangkitkan manusia, hatta dekat dunia sekalipun. Jadi bilangan berapa? Tak penting. Okey? Jelas? Okey, baik. Kita sambung ayat yang ke, ya Allah, yang ke-23. Okey, ayat yang ke-23 dan 24 ni adalah berkenaan dengan anjuran mengucapkan insya-Allah. So Allah cut in the middle, stop sekejap pembahasan Ashabul Kahfi. Kenapa? Jom kita tengok. Kita tengok dulu ayat dia apa. Saya bacakan dua ayat dia terus. Ayat ke-23 berbunyi, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna, dan janganlah engkau berkata li syai'in, mengenai sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, bahawa inni fa'ilun, aku akan lakukan, dzalika, yang demikian itu, ghadan, kemudian nanti. Ghadan ni kalau ikut bahasa secara literalnya adalah besok. Okey, secara generalnya dia akan kata macam kemudian lah, tak kisahlah. Okey, so Allah cakap apa? Janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak kau kerjakan bahawa aku akan lakukan yang sedemikian kemudian nanti. Dah tu tak boleh tak cakap apa. Illa ayyasha Allah, melainkan hendaklah disertakan dengan insya-Allah. Wa qur rabbaka idza nasita, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu idza nasita, jika engkau lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, katakanlah mudah-mudahan Tuhanku membimbingku ke jalan petunjuk.
li aqraba min hadza rasyada, yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Okey. Mari kita baca buku. Tak baca buku ni. Kita baca buku sekejap. Anjuran mengucapkan insya-Allah. Ibnu Katsir menyebutkan Nabi SAW ditanya mengenai Ashabul Kahfi. Nabi terus menjawab bahawa baginda akan menjawabnya esok. Namun wahyu tidak turun dan hanya turun selepas 15 hari. Oleh itu Allah perintahkan Nabi untuk tidak menyatakan sesuatu secara pasti kecuali diiringi dengan kata-kata tersebut dengan mengucapkan dengan izin Allah. Jika terlupa, maka apabila teringat, ucapkanlah walau telah terlambat. Menurut Ibn Abbas, jika dia terlupa akan sesuatu walau selepas setahun lamanya, dia tetap akan mengucapkannya untuk mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita tengok, kita zoom in, jom. Wala taqulanna li syai'in. So maknanya dalam hal ini kan sebenarnya kisah ini kita tengok balik kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul tu apa? Sebab-sebab turunnya ayat ini, sebab-sebab turunnya surah ini. Salah satu sebab adalah kerana para Quraisy ini bertanyakan kepada Nabi mengenai 3 perkara. Dan salah satunya mengenai Ashabul Kahfi yang baru kita ceritakan ini. Dan Nabi cakap apa? Dengan pasti dan yakinnya Nabi cakap, tunggu esok Allah akan beritahu. Betul? Dan pengajaran yang dibawa oleh dalam surah Al-Kahfi salah satunya adalah kita ini manusia, kita tak mungkin dan tak boleh nak pasti apa yang akan terjadi keesokan harinya. Tak payah esok lah, the next hour pun kita tak pasti apa yang terjadi. Okey, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi kalau orang tanya, kalau orang tanya, nanti kenduri kau datang tak? Boleh cakap, datang tak? Mau kau datang macam Rizal? Boleh cakap itu? Tak boleh. Okey, boleh cakap itu, tetapi kena sertakan dengan insya-Allah. Okey, illa ayyasha-Allah, kecuali kita iringkan dengan jika diizinkan dengan Allah. Okey, tapi kalau kita dah biasa saja, takkanlah kita tak nak datang zakat. Saya tahu memang takdir betul. Tapi saya nak bagi pastilah, confirm ya saya datang confirm. Sekali dah jalan, lama tadi saya tak cakap insya-Allah. Allah cakap apa? Allah tahu, Allah faham hakikat manusia ini memang mudah lupa. Allah cakap, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Sekiranya kamu lupa, maka ingatlah Tuhanmu. Tak cakap tentu, tak apa. Bila kita ingat, kita cakap. Kita mama sini. Aku lupa cakap tadi. InsyaAllah, tak payah panggil orang tu balik, tak payah. Kita cakap dengan diri sendiri sahaja. Kita cakap dengan sendiri, okey kita ada, aku cakap confirm insyaAllah. Cakap dengan diri sendiri saja. Tak perlu nak call orang tu dan risau tadi tak cakap insyaAllah, tak akan jadi. Tak payah, tak perlu. Okey, kerana perkataan insyaAllah ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak tekankan sekali lagi, saya rasa kita dah bincangkan mengenai hal ini pun waktu awal kuliah. InsyaAllah pun bermakna jika diizinkan Allah, disertakan dengan niat memang nak buat. Bukan disertakan dengan niat tak nak buat tapi menggunakan Allah sebagai alasan untuk avoid daripada segala macam persoalan. Ini lah insyaAllah, padahal alasan aku. Kan? Dah salah guna dah. Okey, jadi kalau kata macam mana nak ingat Allah ni? Kita ucapkan je lah insyaAllah, tapi kita ucapkan sesering-ringannya subhanallah. Allah subhanallah, lupa tadi nak cakap insyaAllah. So kita bermonolog sahaja dengan diri sendiri. Tak payah cakap kuat kau orang luar kan? Lain jadinya. Okey, lalu ucapkan dengan kita mengucapkan sedemikian. Bila kita kata kita dah terlupa cakap insyaAllah tadi ni, so Allah cakap it's okay, lupa tak apa, wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa juga doa, wa qul asa, semoga Allah ini akan memimpin kita, ayyahdiyani Rabbi, Allah akan memimpin kita ini lebih dekat dan lebih terang. Jadi apa sahaja bila kita lupa, kita akan doa kepada Allah. Kita dah cakap subhanallah dan kita doa kepada Allah, semoga ini kali je lah kita lupa, dan semoga Allah berikan kita petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang. Petunjuk yang macam mana? Dalam apa sahaja yang kita nak lakukan.
Lagi apa saja yang kita nak lakukan. Jadi biasakan bibir, biasakan mulut ini, biasakan lidah ni menyebut insya-Allah dalam apa jua sekalipun. Mak nanti balik, mak masak, insya-Allah, insya-Allah. Mestilah masak, aku nak makan apa nanti? Makan. Okey? Tak. Kita biasakan. Tak buat sekarang, tak apa. Cuba pelan-pelan, lama-lama jadi terbiasa. Jadi terbiasa bila kita dah berbual dengan orang asal kita cakap, orang tu cakap insya-Allah, kita jangan marah orang tu pula. Kau nak si insya-Allah, insya-Allah aku nak ke tak nak buat ke tak nak? Kan sebab masyarakat kita masih ada lagi masyarakat di kalangan masyarakat kita yang memandang insya-Allah tu sebagai tak confirm. Memang sebenarnya tak confirm lah sebenarnya. Tapi kita nak. Sebenarnya kita nak. Tak confirm sebab apa? Sebab apa-apa boleh jadi. Okey, baik. So saya nak kenalkan. Ini dua ayat ni Allah letak tengah-tengah tau di antara. Tak tengah lah, sekedar hujung dah pun. Allah letak di antara, Allah selipkan di antara kisah Ashabul Kahfi ini. Ini dalam konteks Al-Quran dipanggil jumlah mu'taridah. Okey, jumlah mu'taridah ni ayat yang dimasukkan di pertengahan cerita untuk diambil pengajaran dan hikmah. Sebabnya Allah belum habis cerita. Macam saya lah kan, cerita dia peng cerita lain, cerita dia peng cerita lain kan. So maknanya dalam cerita ni apa sahaja pengajaran kita masukkan. So dalam Al-Quran pun begitu. Dalam Al-Quran begitu. Dalam cerita Allah Ta'ala cerita Ashabul Kahfi ni, Allah masukkan sedikit mengenai betapa perkataan insya-Allah itu penting untuk kita. Kerana kita manusia biasa, kita tak mampu untuk beramal masa hadapan. Jadi jangan, kalau orang cakap, saya beritahu ni, awak lepas ni nak pergi Gilang tu. Tak ada manusia yang ada ilmu ghaib. Kalau ada, pasti ada jin di belakang. Saya tahu dia. Ada pula kalau dulu saya dekat Malaysia. Tak adalah orang cakap kalau tak sembahyang subuh tak nak datang kuliah. Sebab nanti ustaz tu cakap awak tak sembahyang subuh tadi. Dia macam ni. Para wali Allah, para ulama, mereka pasti ada kelebihan mereka. Dan kalau dah tahap wali pasti ada karamah. Karamah ni dia mukjizat atau mukjizat? Mukjizat para nabi kan, macam Nabi Musa, apa mukjizat dia? Tongkat jadi apa? Jadi ular. Lepas tu cerita boleh. Kalau Nabi Isa baby boleh berbual. Okey, sebab di rumah ada baby berbual. Takut kan? Baby boleh berbual. So kalau Nabi Sulaiman boleh faham, boleh berinteract dengan binatang. Boleh interact dengan binatang. Okey, jadi mukjizat tu para nabi. Kalau wali Allah, mereka ada karamah. Dan macam lebih kurang macam magic gitu, tapi tak semagicnya Nabi ni lah. Tak semukjizat, tak sehebat dengan para anbiya ni lah. Jadi kalau kita lihat kalau kita cerita, kalau kita pun ada para ulama dekat Singapura, kalau kita kaji dekat mengenai cerita Habib Nur dan sebagainya, ada karamah-karamah tersendiri. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita mereka ini, mereka tidak, orang kata tidak suka tak action dengan dia kelebihan. Betul tak? Kalau seseorang yang sepatutnya dimulaikan oleh Allah, mereka tak sepatutnya ada orang kata macam ni, ada orang kata niat ataupun cara untuk mengaibkan orang. Betul tak? Kalau saya cakap okey hari ni siapa datang, saya tahu tadi siapa yang tak sembahyang subuh, saya akan point sesuatu. Itu dah mengaibkan, betul tak? Itu dah mengaibkan. Dah memang tak kosonglah saya dan saya. Kan betul tak? Walaupun sembahyang subuh tadi, sembahyang bukan tak sembahyang. Tapi because of the fact yang dibawa seperti menunjuk-nunjuk dengan kelebihan yang diberi, entah betul entah tidak, pun tak tahu, kan? Jadi kalau ada orang yang mengaku tiba-tiba mana dah datang, aku boleh tahu masa depan kau macam mana, siapa, berapa anak kau boleh dapat, siapa bakal suami kau, siapa bakal cucu kau, semua dah tahu. Menipu namanya. Jadi sebab apa? Hatta sebenarnya saya baru belajar, atau saya nak cerita lain lah. Saya sikit je. Saya baru belajar hari tu. Kan dulu kita tengok
macam jin ada power kan, jin ada power dan sebagainya, syaitan ada power dan sebagainya. Bukan power lah, maksudnya ada kelebihan yang manusia tak ada. Okey. Dan para malaikat adalah para malaikat adalah makhluk Allah yang so-called macam menolong Allah, kira macam Allah ni asisten dalam mentadbir bumi, dan malaikat Allah yang tahu mengenai rahsia setiap daripada kita kerana mereka yang menjaga kita. Ada malaikat-malaikat yang diutus untuk menjaga kita. Jadi sebenarnya para bomo ni kan gunakan syaitan, jin dan sebagainya tu lah. Para bomo ni sebenarnya nampak macam dia orang boleh predict the future, tapi sebenarnya dia orang penipu. Kerana apa? Kerana sebenarnya walaupun orang gunakan jin dan syaitan, sebenarnya jin dan syaitan ni mereka tak boleh dengar pun apa yang malaikat membuat. Mereka tak boleh dengar. Kalau mereka tak boleh dengar, maknanya dia orang pun sebenarnya tak tahu. Dia orang pun sebenarnya tak tahu. Tak tahu apa akan jadi pada masa hadapan. Tetapi macam mana orang boleh tertipu dengan bomo-bomo ni? Selalunya apabila apa yang diceritakan dah jadi pada kita, betul tak? Sebab itu semua kita dah experience. Kalau yang itu no problem lah untuk syaitan dengan jin tolong Pak Bomo tu. Tapi kalau in the future, they can just say anything sebab belum jadi. Mana dah tahu, betul tak? Tapi sebenarnya kalau nak predict future, memang jin, syaitan, dia orang tak ada kemampuan. Itu yang orang tak ada. Dia orang tak ada kemampuan untuk mendengar sesama malaikat ini berbuat. Malaikat tentu-tentu kita tahu makhluk yang taat pada Allah. Mereka memang sangat taat pada Allah, dan mereka lah yang tahu apa yang akan jadi dan sebagainya. Itu pun bukan semua, kerana malaikat ini sangat ramai bilangannya. Tetapi banyak tugasan-tugasan. Ada malaikat yang ditugaskan memang hanya untuk bersujud kepada Allah. Ada malaikat, dikira malaikat pun ada departmen tau. Departmen dunia, departmen barzakh, departmen akhirat, departmen langit, departmen arash, banyak departmen. Dan mereka ini adalah makhluk yang taat pada Allah. Dan siapa yang jaga, contoh jaga kiri kanan kita setiap daripada kita ada penjaga, malaikat yang menjaga kita. Mereka tentulah tahu. Tetapi jin dan syaitan takkan boleh tahu. So jadi cerita Pak Bomo ni memang semua dia menipu. Nampak macam hebat, tapi sebenarnya auta. Tahu auta apa? Tahu auta apa? Tipu lah. Okey, baik, kita sambung. Jadi ini pengajaran yang Allah masukkan tengah-tengah cerita Ashab Al-Kahfi ini, untuk beri pengajaran betapa insya-Allah itu penting. Mari kita tengok hadis yang dibawakan oleh Nabi, hadis daripada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apa katanya? Sulaiman bin Daud berkata, sungguh aku akan berkeliling atau menggauli 100 isteriku malam ini, sehingga tiap wanita akan melahirkan anak yang akan berjihad pada jalan Allah. Kemudian satu malaikat mengucapkan kepada beliau, ucapkan insya-Allah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan dan lupa. Kemudian beliau menggauli isteri-isterinya, dan hasilnya tidak ada orang yang melahirkan anak kecuali seorang wanita yang melahirkan anak yang tidak sempurna. Nabi bersabda, sekiranya mengucapkan insya-Allah, nescaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan hajatnya akan lebih terpenuhi. Okey, so ceritanya maknanya kisah ini, kisah Nabi Sulaiman, jangan terperanjatlah ada 100 isteri. Kerana zaman-zaman dulu they work differently. Jadi jangan pertikaikan itu. The main pointnya is betapa kita ni, ini Nabi ni, bukan manusia biasa ni, Nabi manusia lah, tapi level lain sangat-sangat tinggi daripada kita ni. Tanpa mengucapkan insya-Allah pun tak terjadi benda yang diingini, yang dihajati. Jadilah lagilah kita ni yang penuh dengan dosa. Jadi Nabi-Nabi ni semua maksum, tak ada dosa. Kita ni penuh dengan dosa, lagilah perlu lagi untuk selalu katakan insya-Allah apabila kita nakkan sesuatu. Bukan tu je lah, nak kena doa, nak kena buat lebih lah. Okey. Baik, selain mengucapkan insya-Allah, Rasulullah juga page 11 64. Selain mengucapkan insya-Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk mengucapkan moga-moga Allah memberi petunjuk agar lebih dekat dengan Allah. Rasulullah SAW pula pada kita itu mengharapkan bahawa Allah memberi petunjuk yang lebih daripada ilmu tentang kisah berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Okey. Jadi dengan harapan bila kita sebut insya-Allah tu, Allah akan datangkan lebih kebaikan daripada apa yang kita harapkan. Allah akan tunjukkan bila kita nak lakukan sesuatu, kita akan cakap insya-Allah. Tapi boleh jadi, kenapa kita cakap insya-Allah? Jika Allah
izinkan, itu maksudnya. Tetapi boleh jadi perkara yang kita nak lakukan tu, kita sungguh-sungguh sebenarnya nak pergi ni, tapi sebenarnya ada banyak tak baik daripada yang baik apabila kita pergi, ataupun mungkin ada musibah yang menanti apabila kita pergi. Maka Allah seolah-olah blok kita punya way tu, tak pergi. Boleh jadi. Sebab itu kita minta pertolongan Allah. Kalau benda ni baik untuk aku, insya-Allah Allah akan izinkan aku untuk sampai. Apabila perkara dia baik untuk aku, insya-Allah Allah akan izinkan aku untuk lakukan perkara tersebut. Okey? Marilah kita sambung. Harap-harap habislah asal cerita Ashabul Kahfi hari ini. Okey. Kisah Ashabul Kahfi ayat 25 ke 26 mengenai jangka masa Ashabul Kahfi di dalam gua. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka telah tinggal dalam gua mereka salasami'ah sinin, 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, wazdadu tis'an, dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Menarik dekat sini Allah kasih 2 nama. Okey, yang pertama Allah cakap salasumi'ah sinin. Yang kedua salasumi'ah sinin wazdadu tis'an. Allah kasih 2 nama. Satu 300 tahun, lagi satu 309 tahun. Okey, apa bezanya? Dalam ayat ini antara yang lain kita boleh nampak Allah mengiktiraf kalender tahun Syamsiah. Saya tak tahu sebutlah kalender apa tu. Mana nak sebut tu? Siapa boleh sebut? Kalender apa tu? Gregorian? Saya sebut Syamsiah je lah, yang senang tu saya. Okey, so maknanya kalender kita lah. Kalender kita yang kita pakai sekarang, Januari, March, April. Asal apa Januari, March? Januari, Februari, March. Yang 12 bulan ni samalah. Dalam kalender Islam pun ada 12 bulan. Tapi kalau kita tengok perbezaannya antara kalender apa namanya? Syamsiah. Okey, setiap 100 tahun Syamsiah tambah 3 tahun kalau pakai kalender Qamari. Maknanya setiap 100 tahun tambah 3 hari. So kalau 300 tahun tambah 9 hari pandai. Okey, jadi kalau menurut kalender Syamsiah 300 tahun bilangan ataupun bukan bilangan, apa namanya? Apa betul saya lupa. Jangka masa Ashabul Kahfi ni dalam gua tu, kalau ikut kalender kita sekarang ni 300 tahun. Tapi kalau ikut kalender Hijrah 309 tahun. Sebab perasan kan kalau kalender kita ni ada yang 31, ada few months lah yang 31. Okey, tapi kalau kalender Islam tak, dia antara 29 atau 30. Okey. Jadi kat sini antara hikmah lain yang kita nampak dalam ayat ni, Allah bukan sahaja beritakan mengenai jangka masa Ashabul Kahfi tinggal dalam gua tu, tapi Allah iktiraf juga, sebenarnya it's okay lah gunakan kalender yang sekarang kita ada. It's okay. Walaupun bukan kalender Islam, tapi kalender yang tahun Syamsiah menurut kiraan matahari, kalender Islam menurut kiraan bulan. Okey, so berapa lama Ashabul Kahfi dalam gua? 300 ataupun 309 tahun. Okey, sebab apa kisah ini? Bila kira sahabat tanya, kalau sahabat time tu mereka menggunakan kalender Hijrah, jadi boleh tanyakan berapa lama Ashabul Kahfi ni di dalam gua? Lalu kami jawab 300. Macam kita 300 tahun tepat. Lepas tu Allah jawab wazdadu tis'an, tambah lagi 9 hari. Kerana waktu itu mereka sedang menggunakan kalender Hijrah. Okey. Lalu Allah cakap apa? Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Abusir bihi wa asma', terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Ma lahum min dunihi min waliyin, tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya. Wala yusyrik fi hukmihi ahadan, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Begitu cantik Allah menutup
kisah Ashabul Kahfi ini. Mari kita baca dalam buku sedikit. Allah menghabarkan kepada Rasulullah tentang keadaan masa Ashabul Kahfi berada dalam gua 300 tahun tambah dengan 9 tahun. 300 tahun adalah mengikut hitungan matahari, manakala 9 tahun adalah menurut hitungan bulan. So perbezaannya apa? Setiap 100 tahun bersamaan dengan 3 tahun. Itu kita dah bincangkan. Sekiranya jumlah Ashabul Kahfi tidak dinyatakan secara tepat, Allah memberitahu secara jelas akan masa mereka tidur. Hal ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah serta ilmunya yang sangat luas terhadap segala sesuatu, terutamanya tentang perkara gaib. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar akan segala sesuatu. Tiada yang tersembunyi dari Allah dan manusia tidak mempunyai sebarang kuasa ke atas mereka kecuali Allah. Secara tidak langsung ia menunjukkan tiada satu pun yang setanding dengan Allah. So ini dalam ayat ini adalah ayat yang terakhir dalam kisah Ashabul Kahfi. Jadi dalam ayat ini Allah bagi kita 5 poin. Allah bagi kita 5, walaupun Allah tak secara jelas bagi tahu berapa banyak sebenarnya bilangan Ashabul Kahfi, kerana itu tak membawa faedah. Lebih yang membawa faedah adalah kita tahu betapa lama mereka tidur. Okey, tapi sebenarnya itu pun tak membawa faedah sangat. Sebab kalau mereka tidur 10 hari pun Allah mampu untuk bangkitkan mereka dalam keadaan yang mereka tak sadar, itu pun dah cukup menakjubkan. Tetapi ini lagi lama lah. Selama 300 tahun mereka tidur dan Allah bangkitkan mereka dalam keadaan yang sama. Kalau awal lihat kan, awal cari-cari cerita yang Ashabul Kahfi, dan kadang-kadang keluar kartun berjambang kan. Itu tak ada salah lah tu. Sebab apa? Sebab mereka tak sadar pun yang mereka tidur. Kan dah buktikan mereka bila ditanya, mereka rasakan sehari atau setengah hari. Kerana tak ada perubahan langsung menurut mereka. Fizikal tak ada perubahan, segala-galanya mereka rasa sama. Walhal dah 300 tahun berlalu. Cuba kita bayangkan benda ni jadi begitu. 300 tahun berbangun. Apa jadinya dunia sekarang okey? Jadi lepas itu mengenai yang pertama Allah tekankan pasal Allah yang lebih mengetahui, kerana apa sahaja kisah apa pun yang dibawa, Allah yang lebih mengetahui. Ilmu pengetahuan Allah ni segala rahsia langit dan bumi, malah lebih daripada itu. Segala-galanya Allah tahu. Allah choose mana yang Allah nak bagi kita tahu. Mana yang Allah bagi kita tahu, pasti ada hikmah di sebaliknya. Mana yang Allah tak nak bagi kita tahu, maknanya ianya tidak penting untuk kita tahu. Anak kena faham dekat situ. Jadi begitu juga dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita hati manusia kita tak boleh baca, betul lah. Kadang sampai sudah kita fikir tak boleh tidur malam, apa sebenarnya. Kadang-kadang melupakan itu lebih baik untuk kita. Jadi kerana apa? Kalau Allah nak kita tahu, kalau ia mendatangkan faedah untuk kita tahu, Allah akan bukakan jalan, lapangkan jalan untuk kita tahu mengenai perkara tersebut. Tapi kalau tak, sudahlah, let go. Baik. Terang sungguh penglihatannya terhadap segalanya. So maknanya Allah tahu segala-galanya, termasuk terang. Okey, Allah tahu, Allah Maha, Allah tadi kan absir bihi wa asmi'. Ni absir bihi wa asmi'. Allah ni Maha mendengar dan Allah ini Maha melihat. Jangan tanya bagaimana, kerana itu di luar bidang kuasa kita dan di luar bidang pemikiran kita. Allah jadikan kita ada, setiap manusia ada otak, betul? Ada otak dan mampu untuk berfikir. Fikiran kita ni limited. Arti yang sebenarnya kita jangan terlampau fikir, kerana ianya akan membuat kita hilang akal. Sebab ada banyak rahsia dekat dunia ni, ada banyak perkara gaib dekat dunia ni. Kalau kita cuba untuk fikir, pernah dengar gila isim tak? Tak? Gila isim. Sebab terlampau nak memikirkan perkara yang sebenarnya tak perlu guna fikir. Tak perlu guna fikir. Okey, kadang-kadang benda itu bila kita terlampau overthinking, ianya akan mendatangkan lebih banyak yang tak baik daripada yang baik. Sebab kemampuan otak kita ni Allah ada dan tak limit. So kalau kita nak go beyond the limit, habislah, mustahil. Okay? Lalu hanya Allah sahaja pengurus segala di langit dan bumi. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Dan apa yang di luar bidang pengetahuan kita, leave it to Allah. Kerana Allah lebih mengetahui
dan Allah lah yang menentukan segala-galanya tanpa pengaruh siapa-siapa. Kalau jadi apa-apa benda pun bukan kerana, contoh kita tak suka dengan seseorang, lepas tu tak susah lama-lama kita tengok orang tu makin lama makin hidup dia makin susah. Ni mesti Allah sayang aku lebih ni, sebab Allah tolong aku bagi hidup susah. Tak ada kena-mengena. Okay, Allah apa sahaja Allah lakukan tanpa pengaruh siapa-siapa. Allah ini sifatnya berdiri dengan sendiri. Allah tidak memerlukan kita, kita yang memerlukan Allah. Allah tak perlukan. Kalau kita lihat kita dah kalau kita go back dekat ayat yang pertama, Allah mulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Itu sahaja, dia stand on its own. Segala puji bagi Allah. So kalau tak ada orang puji pun, tak ada manusia puji, tak ada makhluk puji pun, Allah tetap terpuji. Allah tetap terpuji. Okey, jadi dalam kehidupan kita ini kita tidak memerlukan Allah. Allah tak perlu pun kita untuk solat sebenarnya. Kita yang perlu solat kerana nak buktikan cinta kita terhadap Allah. Okey, untuk itu adalah orang kata solat je lah yang wajib, betul tak? Puasa wajib setahun sekali je, betul tak? Itu je yang Allah nak kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah melalui solat tersebut. Tapi Allah tak require. Dalam satu hari kita ada 24 jam. Berapa kalau kita nak combine pun setiap solat sampai 1 jam kan? Sampai 1 jam. 23 jam lagi ada. Buatlah apa benar. Yang penting halal di sisi syarak lah. Buatlah apa nak, jangan buat jenayah lah kan. Jadi baik. Pukul berapa dah? Okey, sikit lagi. Okey, kita habiskan dengan dekat fiqh al-Quran. So maknanya apa? Daripada episod yang kedua ni, episod pertama kan kita cerita pasal fitnah Dajjal dan sebagainya. So episod kedua berkenaan dengan Ashabul Kahfi. So apa yang boleh kita pelajari daripada kisah Ashabul Kahfi ini? So ini yang Dr. Zazan bawakan. Yang pertama sekali adalah kuasa Allah melebihi segala-galanya. Okey, secara ringkasnya kita baca kisah tentang Ashabul Kahfi ini bukanlah satu-satunya perkara yang menakjubkan. Penciptaan langit dan bumi lebih menakjubkan dan menunjukkan kekuasaan yang amat tinggi. Tapi kalau kita manusia, apa yang ada pun tak kalau macam tak cukup. Kita kalau pergi pantai lah, nampak langit luas sikit, kalau rumah tak nampak sangat. Kita pergi pantai, pergi Pasir Ris Park dekat sikit lah. Pasir Ris Park tengok lantai, tengok mungkin tadinya nak tengok sunset, tapi cantik tak? Cantik. Tapi teringin nak pergi Iceland. Iceland ada apa? Ada namanya Aurora. Nampak langit yang hijau-hijau tu kan? Selalu kita memang manusia yang makin nak tengok. Salah ke? Tak salah, ada duit pergi lah. Saya kalau ada duit saya pergi lah. Tak salah. Kerana apa? Kerana kita ni nak orang kata datangkan motivasi kepada diri untuk appreciate ciptaan Allah tersebut. Memang itu pun digalakkan untuk kita travel lah satu dunia. Untuk travel satu dunia bukan untuk show off dengan orang lain, tak. Tapi travel ke satu dunia untuk mengkagumi ciptaan Allah. Ciptaan Allah, tak salah. Okay? Sebab tu dalam ni tak cerita pasal Ashabul Kahfi. Sebenarnya penciptaan langit dan bumi je dah cukup menakjubkan sebenarnya. Tetapi fitrah manusia selalu nak lagi. Allah kasihlah nak lagi. Lihat. Okay? Yang kedua, Ashabul Kahfi tetap dalam keimanan mereka. Keteguhan iman para Ashabul Kahfi ini dizahirkan secara langsung dengan meninggalkan kota yang penuh dengan amalan syirik. Seperti mana Rasulullah juga beruzlah meninggalkan masyarakat jahiliyah untuk menunjukkan protes terhadap kesyirikan mereka. So Nabi pun buat, banyak juga para anbiya yang lain yang buat. So namanya beruzlah, maknanya mengasingkan diri dari tempat yang sedang bergelombang dengan maksiat ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. So dibolehkan beruzlah apabila ditakuti terdapat fitnah pada agama. Namun adalah lebih baik jika seseorang mampu untuk bergaul bersama orang musyrik yang lain dalam usaha menarik mereka kepada Islam dan berusaha membimbing mereka. Dibolehkan, tetapi lebih baik jika kita dapat
terus bersosial dengan harapan, dengan doa semoga kita ini mampu memberi mereka atau membantu mereka untuk kembali ke jalan yang sebenar. Dan jangan jadi alasan, ya Allah bang, dunia sekarang tak boleh fitnah, saya tak nak ke rumah, saya nak ke rumah, saya nak beruzlah ke rumah. Alasan kan, tak nak pergi pasar. Tak ada guna je Okey, jadi maknanya beruzlah ini dibolehkan. Kadang-kadang kalau kita rasa kita dah terlampau rimas dengan dunia, dengan macam-macam kejadian dekat dunia ni, take some time back. Duduk, bermuhasabah. Bermuhasabah. Apa alasan kewujudan kita pada hari ini? Apa yang boleh kita sumbangkan kepada masyarakat? Apa yang boleh kita sumbangkan kepada diri sendiri? Macam mana kita nak, kalau kita hidup ini, kita akan hanya mampu boleh tenang kalau kita hanya memikirkan tentang diri sendiri. Bukan selfish lah, maksudnya jangan sibuk comparekan diri kita dengan kesenangan orang lain. Kita takkan mampu untuk dapat qanaah. Qanaah ini adalah satu perkara yang saya rasa nikmat paling besar seseorang boleh dapat. Apa maksud qanaah? Cukup. Rasa cukup dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Rasa cukup. Okay? So bila kita ada qanaah, kita tak akan heran dengan orang lain punya kesenangan. Tapi kalau kita ni masih nak tengok orang lain punya kesenangan, masih nak compare kenapa dia ada, kenapa aku tak ada, kita masih nak compare kehidupan kita ni dengan kehidupan orang lain, nak tengok betapa Allah yang adil ke tidak, kita tak akan kecapi nikmat. Kita tak akan kecapi nikmat. Salah satu sikit-sikit. Satu saya nak kongsikanlah pengalaman. Sehari kita dengar kalau kita solat duha, kita akan diberikan rezeki yang melimpah. Okey. Jadi saya cuba. Nak kaya tadi. Saya cubalah amalkan apa namanya solat duha tersebut. Tetapi bila after sometimes saya realize sebenarnya ini saya punyalah, saya pasti ada pengalaman sendiri. Sebenarnya bukan Allah kasih kita rezeki melimpah ruah jatuh dari langit dan sebagainya, tak. Tetapi kita yang nampak rezeki itu melimpah ruah dengan cara apa? Dengan rasa cukup. Cukup dengan apa yang ada. Cukup bukan makna bolehlah, ni bolehlah cukup lah. Bukan, tak. Tapi perasaan cukup tu macam kita rasa benda yang diberi tu macam terlampau nikmat. Rasa cukup itu bukan bermakna kita redha je lah apa yang ada, tak. Rasa cukup ni maksudnya, qanaah ni maksudnya kita rasa suka dan selesa dan rasa apa saja Allah bagi tu mencukupi untuk kita hari ini, hari esok dan hari kemudiannya. Cukup, rasa faham tak? Faham kan? Rasa cukup. Okay, rasa lengkap dengan nikmat yang diberikan. Dan itu adalah perasaan yang saya rasa sangat nikmat. Dan of course lah, ini adalah hidayah. Kita dah belajar kan hidayah tak selama-lamanya. Hidayah tak selama-lamanya. Nak kena keep on usaha towards that. Rasa cukup hari ni, mungkin besok jadi cerita lain. Namanya manusia. Pasti iman naik dan turun. Okay? Jadi yang yang ketiga, penjaga gua. Pintu masuk gua dijaga oleh anjing yang semula berjaga. So antara sifat Ashab Kahfi ni, hati mereka masuk mana ni? Tak apalah, saya baca je lah ikut dalam buku ni. Antara sifat Ashab Kahfi ni, hati mereka tetap dengan keimanan terhadap Allah. Mereka diilhamkan dengan kesabaran dan dipermudahkan urusan mereka untuk hidup zuhud di dunia. Okey, zuhud di dunia. Ini rahmat Allah pada Ashabul Kahfi. Okey, antara rahmat Allah kepada mereka, Allah membolak-balikkan tubuh mereka agar tidak dimamah tanah serta menghilangkan cahaya matahari daripada terkena mereka. Orang yang melihat mereka menganggap seolah-olah mereka berjaga padahal mereka tidur kerana mata terbuka. Ini kita nampak macam cerita tak ada apa-apa gitu kan. Tapi inilah cara sebenar Allah melindungi mereka. Kerana mereka dalam keadaan sedemikianlah orang tak berani datang dekat. Kerana mereka dalam keadaan sedemikianlah orang lupa mengenai mereka. Jadi doa mereka tu nak rahmat Allah yang besar kan. Jadi Allah bagi. Dan mereka tak terjangka pun. Mereka tak terjangka pun yang mereka akan tidur selama-lamanya. Bukan selama-lamanya, selama 300 tahun pun kat dalam gua tu.
Mereka punya plan apa? Untuk bersembunyi seketika sementara keadaan reda. Tetapi kerana mereka begitu berharap pada Allah, Allah limpahkan rahmat sebegitu. Okey, kalau kita lihat salah satu benda yang penting kita belajar, terdapat juga seekor anjing yang duduk di hadapan pintu gua, menunjukkan seolah-olah anjing tersebut sedang berjaga agar mereka yang terhadap anjing tersebut tidak berani untuk memasuki gua tersebut. Saya ada baca satu mufassir ni, dia tafsirkan dengan kata apa? Anjing pun nak berdamping dengan orang yang saleh. Anjing pun nak berdamping dengan orang yang saleh. Jadi antara pengajaran dalam ni, kira anjing ni sebenarnya tak ada mana orang tu lah. Tapi mereka, dia berdamping, dia menjaga, dia di bawah perintah Allah juga lah. Dia turut serta dengan Ashabul Kahfi ini untuk melindungi mereka. Jadi pengajaran dari sini, kalau anjing pun nak berdamping dengan orang saleh, itu yang kita kena ambil pengajaran. Dalam kehidupan ini, kita cari orang-orang yang baik-baik untuk kita berdamping. Kerana dengan niat yang apa? Dengan niat semoga kebaikannya itu, orang kata, kenalah tempias dekat kita. Jadi kita ni pun dalam sedar tak sedar makin lama makin menuju ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan. Okey? Berdamping dengan orang saleh. Jadi kata Ibnu Athiyah dalam tafsirnya adalah sesiapa yang berdamping dengan para salihin akan beroleh keberkatan mereka. Ini termasuk anjing dalam pengisah ini yang suka pada para pemuda bertakwa itu, lalu Allah memuliakannya dan menyebar tentangnya dalam Al-Quran. Tapi janganlah pada nampak anjing Allah cipta anjing, janganlah. Jangan, okey? Yang ini kisah anjing, dia lebih kepada guide dog. Even dalam Islam guide dog dibenarkan. Okey? Jadi alhamdulillah, maka tamatlah sudah kisah Ashabul Kahfi ini. Citra Al-Quran kita baca sikit. Guru bisu manusia. Kisah Ashabul Kahfi menunjukkan bagaimana manusia harus mempunyai keyakinan dan pendirian dalam yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dengan masyarakat persekitaran. Konteks hari ini menunjukkan bahawa anak-anak muda sangat mudah terpengaruh dengan tren-tren semasa sehingga sebahagiannya meninggalkan nilai-nilai agama. Salah tak kalau kita nak ikut tren yang membawa kepada kebaikan? Tak salah. Okey, baru-baru ini kalau Muslimah kena alif sata tak? Kan? Artis mana tak kenal kan? Apa alif sata buat? Dia buat king subuh macam Jumaat. Itu pun kena hentam. Sampai ada orang buat, kalau kau tahu ada orang buat pergi subuh kerana Allah X, pergi subuh kerana artis T. Walhan tren tak tren, terpaksa atau rela, tetap wajib solat. Betul tak? Walaupun terpaksa, kalau dia pergi solat subuh Jumaat dekat masjid, dapat pahala Jumaat tak? Dapat, walaupun terpaksa. Dan baru-baru ni yang kenal Don Jani, Don Jani pun influencer anak muda lah dekat Singapura ni. Dia pernah buat macam wisata, pun kena kecam juga. Kan, kesian orang buat jahat salah, buat baik pun salah, tak tahu dah buat apa. Yang penting hiraukan. Kita tahu niat kita, peduli apa orang cakap mengenai niat kita. Kerana niat kita nak buat kepada kebaikan. Kalaulah niat dia nak lain pun, doesn't matter, itu dia. Ini kita. Kalau kita nak join, niat kita, tak apalah, mungkin ini permulaan. Nak ramai-ramai, syok kan ramai-ramai. Salah ke? Tak lah, memang kena sembahyang lah. Kat rumah pun kena sembahyang. Lagi bagus pergi masjid sembahyang. Walaupun terpaksa, doesn't matter. Dia tak ikhlas ni, bukan kerana Allah. Tak kisah, doesn't matter. Doesn't matter sebab sikit-sikit lama-lama jadi ikhlas. Sikit-sikit lama-lama jadi suka nak buat. Suka. Walaupun awalnya terpaksa, doesn't matter. Pedulikan all these noises. Kata-kata orang yang akan pergi dan cakap, kau macam setiap malam padahal tak pernah sembahyang. Pedulikan. Okey? Lagi bagus, elakkanlah kawan-kawan macam ini. Kalau ada dekat kawan-kawan kita kat Instagram, kat TikTok, kat Facebook yang suka hentam-hentam ni, remove je daripada friend. Betul. Sebab selagi kita tak remove dorang daripada kehidupan kita akan jadi jadi toksik. Jadi toksik. Dan dia akan mengganggu
fikiran kita, dia akan mengganggu minda kita, dan takut-takut dia juga akan mengganggu, menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Makin lama makin cerita panjang juga. Okay, Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita dah habis kisah Ashabul Kahfi. Nanti kita akan masuk kepada episod yang ketiga. Episod yang ketiga ni ayatnya tak banyak sangat. Ayatnya 27 sampai 31. Kita masuk cerita jalan orang mukmin, baru kita masuk the next story. Okay, boleh? InsyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan dengan ayat-ayat yang seterusnya. Semoga segala perkongsian pada hari ini membawa manfaat. Segala apa yang salah datang daripada saya, mohon maaf. Segala apa yang baik semoga kita dapat amalkan.